Assalamualaikum, salam sejahtera dan ini merupakan agenda awal ni bersama saya Syafizan Johari. Pada malam ini kita memberi fokus yang pada satu isu yang cukup terkesan bagi saya kerana saya rasa saya merupakan salah seorang pada target audience kepada saudara dua tetamu saya pada hari ini. Jadi hari ini kita cakap mengenai kempen 1 juta kg di mana dalam tempoh 6 minggu saudara Kevin Zahari iaitu guru fitness Malaysia dan juga selebriti kecergasan mensasarkan untuk mendapatkan jumlah orang Malaysia ataupun masyarakat Malaysia dalam hal ini overweight of course yang cukup dalam tempoh 6 bulan ni in total 1 juta kg dikurangkan. Jadi kita bersama dengan Kevin Zahari. Selamat datang ke studio. Thank you. Dan kita juga ada ikon Jom Kurus Satu Malaysia, Aizat Razak. Aizat Razak ni merupakan cosmate saya dekat UiTM dulu. Cosmate saya dekat UiTM dulu dan merupakan bekas overweight, bekas obese. Bekas obese. Kalau kita akan bincang mengenai, akan ceritakan balik mengenai pengalaman Aizat macam mana dalam tempoh kurang setahun Setahun setengah lah. Setahun setengah untuk kurang lebih 125 kilo. Ya, betul. Itu kita akan simpan dalam set kedua. Tapi set pertama, kita akan beri fokus kepada kempen 1 juta kg. Kevin, mana dapat idea 1 juta kg? Idea dia datang daripada kejayaan program Jungkur Satu Malaysia. Yang dah berlangsung selama 4 musim, nak masuk musim yang kelima. Okay. Di mana memang ramai yang mendapatkan penurunan berat badan yang banyak, macam Aizat juga. Seorang dah 10 lebih. Tetapi our impact kepada rakyat Malaysia, saya rasa walaupun ada, taklah sebanyak mana yang kita harapkan. Dan ramai orang yang nak masuk program Jom Kurus tapi tidak ada ruang waktu untuk diluangkan bersama program rasmi. Jadi program 1 juta kg ini adalah program di mana anyone can join. Tak kira dia ada ruang hujung minggu ke tidak, sama ada lelaki ke perempuan ke bekerja ke berumah tangga ke. Dan kita akan berikan bimbingan yang percuma untuk mengurangkan berat badan. Ini adalah national campaign. Betul. Kempen nasional yang independent. Betul. Okey. Tak semestinya orang itu ataupun orang yang mahu pledge itu kena sertai one of your programs. No. Tak semestinya. It could be anyone. Orang yang pergi gym hari-hari ke, ataupun orang yang macam obese ataupun overweight macam saya pun boleh. No, the idea came from this. Now again, ramai orang tahu mereka bermasalah. Contohnya kan. tetapi mereka suka untuk bergerak sendirian because they need something where they can be part of. So they feel macam they have to be part of something bigger, beramai-ramai, and they pledge. Once they pledge it officially, baru they feel they have that motivation to really go for it. Kalau seorang diri, ramai kurang bersemangat. Kalau beramai-ramai itu the power of social media, the power of communication, the power of community itu sangat besar. So, 1 juta kg akan involve dalam berapa orang pledges? Now, we have a video yang tengah viral on social media juga. Dalam video tersebut, I mentioned to make it to the 1 million kilos with an average weight loss of lebih kurang 3 kilo dalam jangka masa 6 minggu, which is very reasonable. We need about 300,000 Malaysians, 300,000 rakyat Malaysia. Now, bunyinya ramai. Tapi penduduk Malaysia lebih kurang 30 juta. Kan yang obese statistically is about 40%, which is about 12 million. Yes. So 300,000 divided by 12 million is less than 1%, less than 10% sebenarnya daripada yang obese that we targeting. So you're targeting sasaran 10% daripada orang-orang yang mempunyai masalah berat badan yang which is not that many lah. Dan seperti yang Kevin cakapkan tadi, dan saya pun setuju. Macam seorang yang obese tu contohnya kata, okeylah, esok aku nak diet lah, aku nak mula mengamalkan gaya hidup sihat. Fine. Dia pergi sign up dengan all the gyms yang mahal-mahal. Betul. Tetapi macam you cakap juga, macam dia pergi sendiri last kali dia macam tak motivate, dia tak ada motivasi. Bagaimana dalam tempoh 6 minggu ini seorang yang pledge boleh kekalkan momentum motivasi dia untuk average turun akan berat badan? Now, I rasa nombor satu, once you pledge untuk program macam AK nak pledge untuk program 1 juta kg contohnya, you are part of a very big campaign bersama. So you're not alone. Now, kalau you pergi gym seorang diri tanpa
program yang khusus dan lain-lain, mungkin semangat tu berkurangan. Mungkin kejayaan program JK1M Jom Kurus pun is because of the community impact yang sangat positif. Ramai yang memberikan motivasi, semangat dan semuanya bermasalah pun. Nah, nombor dua is kita tak galakkan you join seorang diri. Now the idea is of 1 juta kg is that you pledge minimum kalau boleh 5 orang. That means you gather 5 kawan ke, 5 ahli keluarga untuk pledge bersama supaya again you can saling membantu each other dengan percuma dan diberi panduan sekali percuma untuk gerak bersama selama 6 minggu. Now, I know there's a nationwide campaign yang 1 hari bersukan, but sehari bersukan for me semangat sehari, lepas tu macam mana? So if you have a 6-week punya program, at least rentak senaman kecergasan 6 minggu tu, once dah selesai 6 minggu, ramai orang macam Aizat juga yang bawa aktiviti continuous. dia because rentak tu dah ada. 6 weeks bersama kawan-kawan yang semasalah, maybe seharapan dah mengubah bersama-sama. The first step always be the hardest one. The first step is the hardest and this is where first step tu. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan balik nanti. Kita akan bercakap pula dengan saudara Aizat Razak. Aizat ini merupakan ikon Jom Kurus 1 Malaysia yang kebetulan waktu saya belajar di Mascom UiTM dulu, satu batch dengan saya. Beliau merupakan seorang yang overweight, obese. Hari ini alhamdulillah BMI dah normal. Dia almost lah. Almost makin normal. hampir. Kurang 125 kilo dalam masa lebih kurang 2 tahun, dalam 1,5 tahun. Kita akan bercakap dengan Aizat selepas ni. Kemudian lagi dalam Edawan. Ketemu lagi dalam agenda awal ni, masih bersama saya Syafizan Johari dan kita terus bersama Aizat Razak, ikon Jom Kurus 1 Malaysia. Okey, kalau Aizat mula-mula menyertai Jom Kurus 1 Malaysia lebih kurang dalam 1,5 tahun dahulu. Setengah awal tahun 2014. Apa yang mula-mula menggerakkan hati Aizat untuk serta masuk? Dia faktor utama dia sebab nasihat daripada mak lah. So kalau siapa yang pernah ikut saya punya IG Aizat 225 apa semua, memang saya ada share kenapa saya nak mula berubah. Sebab nasihat daripada mak tu, dia kata bila mak dah mati, siapa yang akan jaga kalau you still obese. So benda tu yang menyebabkan kita nak cari apa cara yang boleh buat. Dan waktu tu kita memang diberi banyak pilihan. Dan kebetulan lah waktu tu Kevin Zahari baru launch Jom dia Kurus. punya siri pertama Jom Kurus. Lepas tu dia punya harga pun berpatutan sekitar RM300 and then lokasi pun di Bangi. So memang dekat dengan kawasan perumahan saya apa semua. So jadi okeylah, ini nak cubalah. So itulah bermulanya. Dan adakah ini kali pertama yang Aizat betul-betul macam okey, nak kuruslah, ataupun sebelum ni memang dah try untuk Adalah try and error, ada buat masuk jual gym ke produk, apa? ada masuk gym apa semua, dan pernah juga pergi ke klinik obesity di Putrajaya. Tapi benda tu mungkin tak ada satu momentum lah. Itu dia kata the first part always the hardest. Yeah. Dan ini after 1 year and a half. Itu dia. Okey, sepanjang tempoh Aizat, kita dah berkawan dah lama kan. Betul. Jadi saya follow Aizat sejak follow Aizat di Yalah. Facebook dan juga IG, Instagram. Ada juga kadang-kadang terbaca yang Aizat ni macam down. Ya. Cerita sikit. Dia down, emosi, stres semua tu adalah normal dalam journey lost weight journey ni. Dan sebab itulah saya macam Kevin kata tadi, satu benefit Jom Kurus ni bila kita ada group workout. So bila group workout ni, kita ni memang bila masuk tu masing-masing obese. So masing-masing faham. So bila kita macam down, seorang akan support Dia kita. down kenapa Dia down ni sebab kadang mungkin berat tak turun. Ataupun mungkin awak bosannya mungkin bosannya macam asyik kena exercise. Dia satu mood tu kita gian, ada satu mood tu macam kita awak penat dia. So dia banyaklah faktor-faktor yang kita rasa down dan mungkin kita rasa macam bila lah nak habis ni, macam tak habis-habis ni kan. Tapi sebenarnya result yang kita tengok, macam bila kita timbang, kita tengok penurunan tu kadang yang menaikkan balik kita punya semangat untuk terus berjuang sampai yang kita tetapkan misi yang kita mahukan lah. Saya rasa kalau macam ramai yang masuk program Jom Kurus dengan jayanya ataupun tak jayanya, they are very emotional individuals because that's why pun punca jadi obese because emosinya kearahkan ke arah makanan. So bila masuk program Jom Kurus untuk berhenti
tabiat memakan dan channel emosi ke tempat yang lain is not easy. Betul. Jadi untuk mengubah sesuatu tabiat yang buruk ke arah yang baik takes time. Betul. And takes perjuangan, and it is emotionally not difficult tapi challenging. Tapi dengan hasil yang memuaskan. Okey, dan Aizat masih lagi dalam program, masih lagi meneruskan Life never ends. Selagi life goes on, you are in the program. Betul. Okey. Dalam rutin senaman, selalunya macam mana? Okey, untuk permulaan memang kita macam tadi pun saya baru kita pernah kongsi di IG apa semua, untuk permulaan ialah digalakkan untuk melakukan senaman kardio dahulu. Berbasikal. Ya, berbasikal itu yang saya amalkan sebab saya dalam keadaan obesiti yang terlampau. So kalau kita nak berjalan pun memang lutut akan sakit dan sebagainya. So memang saya akan buat cycling di gym secara statik semua sekadar 45 minit 3 kali seminggu je. Dan kita buat waktu program Jom Kurus tu memang ada macam-macam program senaman yang lain. So waktu tu kita join lah aktiviti diorang. So untuk permulaan memang senaman kardio tu yang menjadi yang membantu untuk menurunkan berat badan. Weightlifting comes after. Dia bukan comes after tapi dia sepatutnya bersama-sama. I see. Supaya tidak ada nanti isu flabby, kulit menggelebih tu memang ada, tapi kalau kita buat sama-sama tu dia akan membantu sedikit banyak mengurangkan sedikitlah flabby tu. Kevin, salah satu sebab kenapa orang tak bersenam sebab malas. Okey. Cara dan sekarang ni ada macam-macam cara yang kata seronok, yang fun, ada zumba dan sebagainya. Adakah ini pendapat saudara cukup untuk orang kata, is it something that we should support atau bagaimana? Yang mana? Mempelbagaikan jenis-jenis senaman zumba dan sebagainya. Okay. Now, basically, program Jom Kurus is not program yang ikut semata-mata. Contohnya, Aizat dah lalui 4 musim dengan trainer yang pelbagai. Kita ada lebih 150 kawasan dengan trainer yang berbeza-beza. Setiap trainer ada program yang tersendiri, senaman yang tersendiri. I see. It's up to the trainer. Yes. Terpulang pada trainer Because tu. kecergasan is everywhere. Sama di main badminton ke, jogging ke, hiking ke, indoor ke, outdoor ke. Yang paling penting is you enjoy the journey, you menikmati senaman tersebut, dan senaman yang paling baik is senaman yang you enjoy, senaman yang you boleh lakukan sepanjang hayat, dan kalau boleh senaman yang pelbagai supaya tak boring lah. So kalau you minat zumba lah kau. Kalau you minat jogging lah. Badminton lah. So it is hak masing-masing. Okey. Dan sekarang ni dengan kempen 1 juta kg. Okey. Setiap kita juga ada orang kata support daripada pihak korporat dan because ini independent. Tak semestinya program-program yang dianjurkan Kevin Zahari sahaja. It could be any clubs, it could be gym mana-mana gym yang mahal pun boleh turut sama, ataupun orang yang menyertai gym pun boleh turut sama. Okey, dan pada masa sama juga fitness trainers, independent fitness trainers pun boleh turut sama. Okey, macam mana, apa yang you envision sebenarnya dengan keterlibatan semua masyarakat dalam Malaysia ni? Harapan saya untuk 1 juta kg is to touch as many people as possible untuk mengaktifkan diri, untuk tak bergantung kepada orang lain. Now, kejayaan Aizat pun is not because dia bergantung kepada program saya. It's because dia menggunakan program untuk belajar. Now, kalau you bergantung kepada trainer, gym, bootcamp ke atau anything else, then you tak bergantung kepada diri sendiri. So, program 1 juta kg is program di mana kita cuba to empower the individual, cuba to empower ayah kepada keluarga yang obes, cuba to empower CEO yang mungkin bermasalah, empower politician yang mungkin bermasalah to take control of their problem, stop blaming the school, stop blaming orang lain, blame diri sendiri, dapatkan panduan yang percuma untuk cara untuk menggerakkan diri dan berubah supaya end of the day once you are empowered dan you berjaya, dan you boleh bantu orang lain. Ramai dalam program JK1M yang dah berjaya because ada pendidikan dan know-how, sekarang bantu orang lain. Kan? Betul. So that is what we want, that's what I envision, supaya one day I tak ada pun, insya-Allah know-how ilmu tu akan bergerak
selama-lamanya insya-Allah. And I cannot do this alone. Masalah obesity is masalah yang besar. And it's not depending on one person sahaja, but kita semua boleh mainkan peranan bersama untuk mengubahnya bersama. Okey, you have to take another short break. Kita akan berhenti rehat sekali lagi dan apabila kita kembali nanti, saya nak kembali kepada Jom Kurus Satu Malaysia dan juga program-program kecergasan yang lain yang boleh kita adakan, yang boleh diadakan secara long term untuk semua rakyat Malaysia. Apa lagi? Selepas ini. Kita tunggu lagi dalam agenda awal ni. Masih bersama saudara Kevin Zahari, guru fitness Malaysia dan juga selebriti kecergasan negara, dan juga saudara Aizat Razak, ikon Jom Kurus Satu Malaysia. Kevin, jadi sebelum Kevin, Aizat dululah. Aizat, macam mana? Jadi Aizat belum capai sasaran target BMI yang Aizat nak? Tak capai lagi. Okey, now apa yang Aizat nak buat sekarang? Dia sekarang saya rasa bagi saya tidak lagi mengejar untuk BMI yang dahulu. Sebab bagi saya sekarang dah stage untuk saya fokus kepada latihan bebanan untuk bantu balik dari segi shaping apa semua. So dia akan perlahan akan sampailah ke BMI yang betul tu. So sekarang ni memang saya akan fokus kepada untuk memperkemaskan balik badan-badan saya ni. Ada tak orang macam siapa-siapa lah yang follow Aizat Razak punya IG atau Facebook, dan sekarang pun ikon, ada tak yang macam call atau contact you dan macam you boleh tak jadi macam I punya guru ke something? Ya, memang ada, dan yang macam banyaklah mesej-mesej masuk dalam even direct message ke Facebook lah terutamanya semenjak yang kisah inspirasi dan video diviralkan tu. So memang banyak yang PM dan banyak kata macam mana cara pemakanan, lepas tu ada yang berkongsi cerita yang macam ada satu Facebook message yang saya terima macam dia merupakan bapa kepada 3 orang anak, memang obesiti dah sampai 180 kilo. Dia kata boleh tak bantu, dia tak nak nanti anak-anak dia tak ada ayah dia apa semua. So bila saya tengok tu sebenarnya banyak kisah-kisah yang diorang ni nak buat tapi mungkin diorang tak jumpa cara, dan saya rasa Jom Kurus Satu Malaysia ni sebenarnya salah satu cara yang boleh membantu dan beri sokongan. Sebab isu menurunkan berat badan ni bukan cara tau. Bagi saya isunya adalah emosi, kekuatan dalaman tu, macam mana kita nak dapat strength untuk kita menjadikan dia satu cara hidup untuk selama-lamanya. Itu yang cabarannya. Kita dah tahu apa yang Aizat Razak alami selama 1.5 tahun, dan sekarang ni respons yang Aizat dapat. Macam ni kita nak memudahkannya lagi. Program-program fitness, program kecergasan ni bukan sahaja Jom Kurus Satu Malaysia, tapi semua jenis program. Access to the program. Macam mana nak kekalkan orang ramai terus berada dalam program tersebut? The biggest problem yang saya lihat dalam program-program kecergasan di Malaysia dan seluruh dunia yang mungkin menjadikan program Jom Kurus lain daripada yang lain is kebanyakan program tak fokus kepada pendidikan. Kebanyakan program fokus kepada ikut. Datang buat senaman, balik. You pergi balik tapi tak belajar. Once program itu habis, selesai, contohnya ambil PT lesson dengan trainer 12 kali, lepas habis tu tak tahu nak buat apa. So, end of the day, dia tak menyelesaikan masalah. So, bagi saya, program-program kecergasan yang saya rasa sesuai untuk jangka masa berpanjangan adalah program di mana mereka lalui program di mana trainer tu mengajar kenapa kena buat A, B, C, D, E, F, G. Once habis program tersebut, tak perlu bergantung kepada program dan boleh buat dengan diri sendiri supaya taklah bergantung kepada orang lain. Okey. Dan kalau kita bercakap mengenai Jom Kurus Satu Malaysia pula, ada target untuk maybe in couple of years, 2-5 tahun akan datang? Secara jujurnya, every season kita take it season by season. Wallahu alam demand macam mana. I always tell everybody else juga, selagi ada permintaan, kita akan cuba jayakan. Suatu hari nanti orang akan bosan. Dengan program Jom Kurus, nak program lain pula. Because this is menaluri manusia untuk nak benda yang baru kan. So selagi ada permintaan, kita akan cuba jayakan. Atau Kevin akan buat satu program baru dalam masa terdekat? Saya harapkan individu macam Aizat yang akan buat program sendiri sebenarnya. Because orang pun lama tengok bukan boring je kan. So ramai yang lahir daripada program Jom Kurus, yang banyak trainer-trainer yang dapat nama daripada program Jom Kurus juga. So harapan kita orang is that
dan mereka yang akan membawa torch untuk masa yang akan datang dengan program-program yang tersendiri. Aizat pun ada program, ada plan untuk diri sendiri beliau juga. So that is the idea. So that we fight the problem bersama-sama. So far Jom Kurus Satu Malaysia dah help berapa orang? Dah tolong berapa orang? Daripada musim pertama sampai musim yang keempat yang dah selesai, lebih 10,000 orang. 10,000. Ya. Yang masuk secara rasmi, kalau online yang buat program sendiri online ada juga lebih kurang 60,000. Okey. There's a lot. Tapi dalam 60,000 secara keseluruhannya itu termasuk yang online tu ada dia bagi feedback balik ke macam mana? Ramai. Now, I always tell people, I tak boleh bagi you data setiap individu, but you just Google online, #JK1M ke Jom Kurus. Banyak kisah kejayaan daripada Perlis ke Kota Baru, ke Sabah, ke Sarawak, ke KL, ke lelaki ke perempuan, dan mereka mengongsi kejayaan mereka. Tidak ada pembayaran, there's no monetary reward yang bagi kepada mereka. Mereka share success because mereka menikmati the journey dan enjoy belajar bersama dan boleh membantu orang lain tanpa menjual produk. Okey, kita ada lagi 2 minit. Okey, dan kalau kita lihat produk-produk. Ya. Okey, macam mana kita nak, adakah kita one of the pemakanan lah contohnya, macam mana kita nak kata okey, you bukan masalah produk, you nak ambil produk, tapi you can change pemakanan dan sebagainya. Aizat ada pun ada banyak dulu share ni makan salad lah bagai kan. So dia sebenarnya pun memang perlu faham jugalah seperti mana yang Kevin cakap, bila penurunan badan ni kita kena faham ilmu. So 70% sebenarnya datang pada ilmu pemakanan tu sendiri. Sebenarnya produk itu sebagai satu terpulang pada individu. Macam saya ada cuba tapi tengok macam sama je kesannya tanpa produk. Baik, saya gunakan duit tu untuk pilih pemakanan yang lebih baik apa semua. So plan memahami konsep pemakanan itu sendiri, karbohidratnya, nasinya, protein, apa fiber, semua tu yang lebih penting. Daripada kita mengambil jalan-jalan shortcut melalui produk-produk inilah. Dan melalui 1 juta kg, Kevin juga akan lancarkan e-book 100 tips. Ya, pada 17 Ogos kita akan lancarkan e-book yang berjudul 100 Weight Loss Quick Tips dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia yang percuma as long as you pledge kilo anda. Once you pledge kilo, then you dapat e-book tu dengan percuma. Diberikan panduan tentang pemakanan, senaman, soal mental, soal suplemen, soal gemuk air dan lain-lain secara percuma. Video juga akan diterbitkan bermula Isnin. InsyaAllah, yes. Okey. Dan terima kasih banyak saudara Kevin Zahari, Guru Fitness Malaysia dan Selebriti Kecergasan Malaysia, dan juga saudara Aizat Razak, sama-sama, ikon Jom Kurus Satu Malaysia. Dan sebelum pisah, Kevin, ini saya pledge. Finally. Bagi lo diri sendiri Diri kena tolong dulu sebelum kita start tolong orang lain. Okey, sekian sahaja agenda Wani malam ini. Semangat cadangan hantarkan ke platform sosial media kami. Dan anda juga boleh ke laman web 1jutakg.com untuk pledge kan kilo-kilo anda. Saya Syamzal Jarim. Assalamualaikum. Bye-bye.